Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 4. Hari ni kita masuk bab baru, subjek fiqah Semua diminta buka buku teks fiqah. Ni, buku teks fiqah. Hari ni kita masuk tajuk baru iaitu solat Jumaat. Sebelum ni, kita imbas sikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. Tajuk solat berjemaah, kita dah pun habis tajuk solat jemaah. Kita dah belajar tentang kedudukan imam dan makmum, imam lelaki dengan makmum lelaki macam mana, imam perempuan dengan makmum perempuan macam mana. Kita dah belajar ciri-ciri ataupun syarat-syarat untuk menjadi imam, syarat-syarat sah untuk menjadi imam, ciri-ciri macam ciri-ciri orang yang makruh untuk jadi imam kita dah belajar dalam solat berjemaah, dan macam-macam lagi kita dah belajar. Okey, jadi saya harap awak semua kuasai tentang pengetahuan tentang solat berjemaah dan amalkan dalam kehidupan harian awak. Contoh kat rumah sekarang PKP tak boleh pergi masjid kan, solat kat rumah, solat dengan family macam mana, solat dengan ayah, dengan ibu, dengan adik-beradik semua kan. Amalkan benda yang awak dah tahu ni. Okey, dan yang terakhir sekali di hujung bab solat berjemaah, Ustazah ada ajar tentang bacaan zikir dan doa selepas solat. Ini adalah option saja, pilihan saja. Sebenarnya banyak lagi zikir, banyak lagi doa yang kita boleh amalkan lepas solat. Ini adalah option, adalah pilihan saja, dan ia adalah sunat. Wirid-wirid ni sunat, bukan wajib. Yang wajibnya solat lah. Okey, jadi hari ni kita nak masuk bab baru iaitu solat Jumaat. Okey, buku teks muka surat 56. Untuk rujukan, buku teks muka surat 56, solat Jumaat. Pelajaran yang terakhir. Okey, ini adalah tajuk terakhir dalam subjek fiqah. Lepas ni kita ulang kaji je kalau kita dah habis subjek, dah habis tajuk solat Jumaat ni. Okey. Ustazah ada buat slide ni lah, ni yang awak nampak ni kat skrin ni, slide untuk solat Jumaat. Tapi Ustazah buat untuk beberapa point saja, Ustazah tak buat habis sebab solat Jumaat panjang dia punya bab. Jadi Ustazah akan sambung kemudian hari lah, kemudian kelas akan datang nanti Ustazah akan sambung tajuk solat Jumaat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, solat Jumaat solat Jumaat. Ini Ustazah ada kepilkan hadis antara kelebihan solat Jumaat. Okey, ini kelebihan solat Jumaat ni. Solat Jumaat adalah penghulu hari bagi orang Islam. Dia macam ibu kepada hari-hari yang lain. Penghulu hari orang Islam. Apa kelebihan hari Jumaat? Antara kelebihan hari Jumaat, Ustazah sebutkan sikit. Antara kelebihan hari Jumaat, bila kita buat amalan pada hari Jumaat, pahalanya digandakan. Contohnya kalau kita sedekah hari Isnin, hari Selasa lain. Kalau kita sedekah hari Jumaat, kelebihan dia, pahalanya akan digandakan. Itu antaranya. Selain daripada itu banyak lagi kelebihan hari Jumaat. Okey, cuba tengok. Ini antara satu hadis yang mengatakan tentang kelebihan solat Jumaat. Jom kita tengok apa dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "As-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Maksudnya solat 5 waktu. Solat 5 waktu ialah solat fardu. Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Okey, apa maksudnya kat sini? Keampunan pada hari Jumaat tu, tengok, dia adalah hari di mana digalakkan kita untuk minta ampun, kita beristighfar banyak-banyak pada hari Jumaat ni sebab Jumaat, maksud Jumaat kepada Jumaat berikutnya adalah Jumaat minggu depan. Contoh Jumaat hari ni dan Jumaat minggu depan, dihapuskan dosa kita. Ada sebahagian ada satu lagi hadis yang Ustazah pernah baca.
bila kita apa ni? Sekejap Ustazah. Okey, ini antara hadis selain daripada hadis yang tadi tu. Ni Ustazah lupa ni hadisnya lah. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, lalu bersuci semaksimum mungkin, lalu memakai minyak wangi atau berwangi-wangian, lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, maksudnya duduk dalam saf, dan kemudian ia mengerjakan salat yang dianjurkan baginya, lalu bila imam sudah datang, dia berdiam mendengarkan apa? Khutbah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada di antara Jumaat itu dan Jumaat yang lainnya. Maksudnya setiap kali Jumaat diampunkan dosanya. Itu antara kelebihan hari Jumaat. Itu antara keistimewaan hari Jumaat. Okey, ini ada ini hadis yang Ustazah petik tadi. Kita ke seterusnya. Okey, pengertian solat Jumaat Solat Jumaat adalah solat fardu. Solat fardu. Fardu ni apa maksud dia? Fardu ni bermakna wajib. Solat tu wajib. Fardu berapa rakaat? 2 rakaat pada waktu zuhur pada hari Jumaat. Maksudnya kalau hari Jumaat tu lelaki tak solat zuhur, lelaki solat Jumaat 2 rakaat. Secara berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Ini dia. Ini adalah ciri-ciri solat Jumaat. Solat Jumaat, solat fardu, solat wajib 2 rakaat dilakukan oleh lelaki sahaja secara berjemaah dengan disertakan dengan 2 khutbah sebelum solat. Sebelum solat Jumaat 2 khutbah. Dia beza dengan solat raya. Kalau solat raya khutbahnya selepas solat. Kalau solat Jumaat khutbahnya sebelum solat. Okey. Hukum solat Jumaat. Fardu ain, iaitu fardu ain ni apa? Wajib ke atas setiap lelaki Muslim dengan cukup syarat. Cukup syarat apa maksud dia? Kita akan tengok syarat-syaratnya nanti. Okey. Fahamkan yang ni dulu, apa itu solat Jumaat. Saya rasa semua faham kan solat Jumaat. Macam mana perempuan tak buat solat Jumaat, lelaki saja 2 rakaat kat masjid, semua berjemaah. Boleh buat solat Jumaat seorang-seorang. Dia syarat dia kena berjemaah, kena at least 40 orang. Ada setengah adalah banyak pendapat lah yang tu. Untuk tahap awak ni faham yang ni je dulu. Okey. Seterusnya ni adalah syarat-syarat wajib bagi solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Wajib bagi semua orang Islam lelaki. Kalau orang kafir wajib tak? Orang kafir confirm dah tak. Orang Islam saja lelaki, perempuan tak wajib. Wajib bagi lelaki. Dan merdeka. Merdeka ni apa? Maksudnya bebas, bukan hamba. Sekarang ni tak ada dah hamba. Kalau zaman dulu ada hamba. Sekarang dah tak ada hamba. Jadi semua lelaki Islam wajib buat solat Jumaat. Lepas tu syarat lainnya baligh. Syaratnya baligh. Budak-budak wajib, budak-budak tak wajib. Tapi digalakkan untuk biasakan kanak-kanak lelaki untuk solat Jumaat supaya nanti dah besar, dah baligh, dia akan terbiasa dan anggap benda tu satu kewajipan. Solat Jumaat ni wajib. Jadi bagi yang baligh tak wajib. Dan berakal. Berakal, bermukim, sihat. Berakal ni wajib tak bagi orang gila? Lelaki Islam, dia lelaki Islam tapi gila pula, wajib tak? Tak wajib. Kena berakal. Bermukim ni apa? Bermukim ni menetap kat satu tempat tu, bukan musafir. Musafir tahu? Bermusafir ni maksudnya contoh korang balik kampung ke, korang bermusafir. Bermusafir tak wajib untuk solat Jumaat. Bahkan boleh solat jamak qasar. Tapi kalau bermukim, macam korang memang tinggal kat tempat tu, memang menetap kat situ, rumah kat situ, wajib untuk solat Jumaat. Okey, sihat. Sihat lah. Kalau sakit, tak wajib untuk solat Jumaat. Okey, jadi ciri-ciri lelaki, ciri-ciri syarat-syarat wajib bagi solat Jumaat. Siapa yang wajib solat Jumaat adalah ini. Ini ciri-ciri dia. Kena Islam, lelaki, merdeka, baligh, berakal, bermukim dan sihat. Kalau dia Islam, lelaki, merdeka, dia sihat, tapi dia tak bermukim, dia bermusafir, tak wajib bagi dia untuk solat Jumaat. Dia kena semua ni kena ada, baru dia wajib solat Jumaat. Okey? Kalau dia tak sihat, tak wajib.
Okey, untuk hari